Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi pada pagi ini. Jadi sesi adalah sesi PDP bersemuka. Jadi untuk 6.5 ini kita akan tengok tentang peralatan optik ataupun alat-alat optik. Jadi yang pertama kalau awak tengok kat sini ialah bagaimana kita nak mengenal pasti ataupun menilai batu permata, iaitu dengan menggunakan kanta. Kanta apa? Kanta cembung ke cekung? Cembung. Okey, ini adalah alat pembesar magnifying glass, kanta pembesar, di mana kalau awak perhatikan ia adalah merupakan kanta cembung. Nampak ni kanta cembung. Okey, nampak. Okey, jadi kemudian untuk memeriksa mata pun juga awak guna spek, sama ada awak guna kanta cekung atau kanta cembung. Cembung ke cekung? Cembung. Okey. Mikroskop. Mikroskop untuk melihat mikroorganisma, benda-benda kecil, kuman, COVID-19, itu adalah virus, jadi kita guna mikroskop. Ataupun mikroskop ni terdiri daripada dua jenis, iaitu satu lagi adalah mikroskop elektron. Kalau awak tengok kat sini pun sama juga, kita nak cek jenis-jenis ataupun spesimen batuan ataupun mineral. Okey. Kemudian teleskop. Benda ni kita akan belajar secara lebih detail bagaimana kita nak membuat teleskop. Iaitu untuk mengkaji jasad-jasad samawi, jasad-jasad yang berada pada infinity. Infinity maksudnya jarak yang jauh. Okey. Jadi kalau awak perhatikan di sini ialah, kita nak tengok perbezaan di antara mikroskop dengan teleskop. Okey, pertama, kedua-duanya menggunakan kanta cembung. Ini, dia guna kanta cembung. Dua-duanya sama ada kanta mata ataupun kanta objek. Yang membezakannya ialah mikroskop dia guna berkuasa tinggi. Maksudnya berkuasa tinggi, panjang fokusnya pendek. Contohnya kat sini, kalau awak tengok kat sini, ini kalau awak tengok, mana diameter? Diameter adalah atas bawah. Itu adalah diameter. Atas ke bawah disebut sebagai diameter. Kiri kanan disebut apa? Kelebaran. Jadi dekat sini, kalau untuk mikroskop nak dapatkan panjang fokus yang pendek, maka awak kena pakai, cikgu ada dua pilihan, A dengan B. Ini katakan ini yang tebal ni A, ni B. Nak pakai mana agak-agak untuk mikroskop? Sebab kita nak dapat panjang fokus yang pendek. Jadi kita akan pakai yang A, yang lebar untuk mikroskop. Dua yang lebar supaya panjang fokusnya pendek. Tapi untuk teleskop kita akan pakai kanta mata, kuasanya tinggi. Maksudnya ini mata dengan kanta ni dia kena pakai yang lebar. Supaya bila satu ni cahaya masuk, dia punya panjang fokusnya adalah pendek. Kita akan tengok lebih detail. Awak tengok supaya awak nampak. Tengok kat sini. Kita lukis sama-sama. Sekarang ni kita nak buat apa? Mikroskop. Jadi kalau nak buat mikroskop, ni mata awak. Bila mata awak kat sini, kanta lens yang dekat dengan mata dipanggil sebagai kanta mata. Yang dekat dengan mata disebut sebagai kanta mata. Kemudian kanta objek adalah berdekatan dengan objek. Mana objek? Ni. So, ini adalah objek. Jadi, sekarang kita nak tengok. Dan kalau awak perhatikan kat sini, kanta mata dengan kanta objek, panjang fokus yang mana yang lebih besar? Ini kanta mata, ini adalah FE. E itu apa? E itu apa? E ini adalah bahasa Inggeris, disebut sebagai eyepiece. Ataupun kita sebut sini adalah kanta mata. Jadi kanta mata panjang fokusnya besar. Untuk objek, dia punya panjang fokus adalah kecil, pendek. O ni apa O? O ni adalah objek. Jadi sekarang ni, pertama, objek awak mesti letak lebih besar daripada panjang fokus objek. Dah lukis dah. Awak lukis pokok lah senang. Supaya kita nampak.
Sekarang ni kat sini, okey, lukis sama-sama. Okey, sekarang kita lukis pokok. Awak lukis pokok kat sini. Lukis pokok. Tepi merah lah. Okey, lukis pokok. Okey, ini pokok. Okey, kemudian macam mana nak buat? Okey, pastikan yang merah ini, yang ini dipanggil apa ni? Yang ini dipanggil sebagai apa ni? Paksi utama. Okey, yang ini adalah paksi utama. Paksi utama. Dan pastikan FO ni apa? Titik fokus untuk kanta mata, kanta objek. FE titik fokus untuk kanta mata. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, follow cikgu guna pembaris. Pertama, awak ambil macam mana? Garis daripada panjang pokok ni lalu pusat optik. Sampai ke mana? Sampai kena dengan paksi kanta, kanta mata. Okey, macam ni. Okey, dapat dah? Follow cikgu. Okey. Tu yang pertama. Okey, yang kedua, buat garisan macam ni. Sampai sini, dia terbias ke mana? Dia akan lalu apa? Dia akan lalu titik fokus kan? FO. So, yang mana? Yang ni. Ni. Okey, boleh nampak? Jelas? Okey. Yang ketiga, mata awak kat mana? Mata awak kat sini kan? Ini mata awak. Jadi daripada sini, cahaya daripada sini akan masuk kepada mata. Masuk ke sini. Masuk ke mata satu. Kemudian, masuk kepada mata dua. Okey. Kemudian, satu lagi cahaya selari dengan paksi utama dekat sini. Kemudian ke mana? Dia akan lalu titik fokus kanta mata kat sini. Lalu kat sini. Ini ketiga. Okey, boleh follow cikgu tak? Okey, kemudian daripada titik persilangan ini, dia akan lalu pusat optik. Dia lalu pusat optik, dia akan pergi lurus macam ni. Okey. Jadi agak-agak awak, di mana titik persilangan dia? Jadi titik persilangannya adalah ini adalah titik persilangan dia. Satu, cikgu buat warna hijau supaya awak nampak. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Jadi di manakah image dia? Jadi image-nya adalah berada di mana? Berada pada I2. Jadi I2 ini gambar ini. Jadi inilah dia punya gambar pokok dia. Ni. So image kat sini. Ni pokok. So apa ciri-ciri image dia? Besar, songsang, lagi maya ke nyata? Objek dekat sini. Ni objek. Maya. Ya betul, maya. Sebab objek dengan image tu berada sisi yang sama. Jadi itu ciri-ciri untuk buat mikroskop. Ini adalah mikroskop. Okey. Ataupun dipanggil sebagai mikroskop majmuk. Jadi mikroskop majmuk ini ciri-ciri dia. Okey, yang pertama mesti menggunakan dua kanta yang fokusnya pendek, panjang fokusnya pendek ataupun berkuasa tinggi. Yang kedua, panjang fokus kanta objektif lebih besar daripada kurang daripada kanta mata. Objektif yang mana? Baik. Ni. Jadi kat sini kalau awak perhatikan kat sini. Nampak ni? FO kat sini mestilah lebih kecil daripada FE. FE kat mana? Ni FE. Jadi FO
kena kurang daripada FE. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, nyata songsang dibesarkan. Okey, kenapa dia dapat nyata? Tadi awak kata banyak. Kat mana kita silap kat Maya ni? Kenapa dia kata kat sini adalah nyata? Okey, sebenarnya macam ni. Ini objek kan? Betul tak? Okey. Kemudian di sini, ini adalah objek yang kedua. Ni, kat sini, objek yang kedua. Sini adalah objek yang kedua. Itu adalah objek yang titik persilangan di sini merupakan objek yang kedua. Dan di sini barulah dia jadi sebagai image. Awak perhatikan sini. Jadi objek dengan objek kedua dengan image ni, adakah dia berada pada sisi yang sama? Tidak kan? Jadi dia akan dapat kat sini adalah nyata. Okey. Sebab kemudian kedudukan image yang pertama antara titik fokus dan pusat optik kanta mata. Mana image pertama? Ini yang cikgu buat benda ni, ini adalah apa? Image yang pertama. Jadi dia mesti berada di antara O dengan FE. Betul tak? Betul. Itu. Okey. Kemudian kedudukan image akhir berhampiran dengan mata. Okey, jarak antara kanta itu apa sebenarnya? D lebih besar dari FO tambah FE itu apa sebenarnya? Mana D? D mana D? D adalah, cikgu buat warna apa? Hijau. Ni. Ini dengan ni disebut sebagai D. Jadi D mesti lebih besar daripada FO tambah dengan FE. Mana FO? Dah nampak tak FO? FO kat mana? Ini adalah FO. Cikgu padam dulu ya. Supaya awak nampak, nanti banyak sangat jadi confuse. Okey. Okey, ini adalah FO. Yang ini adalah FE. Jadi D lebih besar daripada FO tambah dengan FE. Boleh faham? Okey, itu. Okey. Kemudian, pembesaran adalah MO darab dengan ME. M tu apa? Pembesaran. Bahasa Inggeris. M ni adalah magnification. Iaitu MO. O tu apa? Objek. Untuk kanta objek darab dengan ME. Itu apa? Eyepiece. Jadi, awak darab lah. Pembesaran kanta objek darab dengan kanta mata. Okey, ini untuk mikroskop majmuk. Okey, kita tengok teleskop pula. Teleskop tujuannya apa? Untuk melihat jasad-jasad samawi. Jasad-jasad yang jauh. Jadi kat sini kita mesti menggunakan dua kanta. Kanta objek dengan kanta mata. Okey. Okey, kanta objek dengan kanta mata ni, kita nak guna kuasa kanta yang mana yang lebih tinggi? Okey, untuk kanta objek, kat sini dia kuasanya rendah. Kuasa rendah. Kuasa kanta. Untuk kanta mata, kuasanya adalah tinggi. Bila kuasa dia tinggi, apa akan jadi pada panjang fokus? Pendek. Jadi kat sini kalau awak tengok, FE dekat sini nampak? FE adalah kecil, FO adalah besar. Okey, mata dekat mana? Mata tu dekat kanta mata lah. Sebab itu panggil FE. Okey. Jadi macam mana kita nak lukis? Disebabkan kita ingin melihat jasad-jasad samawi, kita mengandaikan bahawa jasad ini berada yang sangat jauh. Jadi macam mana buat? Okey, lukis yang pertama. Okey, lalu pusat optik sampai sini. Imran, berlaku pembiasan tak?
Dia akan pergi lurus sampai kat mana? Sampai kat sini. Sampai pada paksi kanta. Okey, lukis sama. Itu nombor 1. Okey. Kemudian, cahaya yang kedua lalu sini. Okey, sampai sini agak-agak dia lalu mana? Dia akan berfokus pada FO dan FE dekat sini. Sekejap. Sekejap cikgu buat satu garis tu. Supaya awak nampak kat sini. Nampak macam ni. Jadi awak kena ambil macam ni, awak lalu kat sini. Macam. Okey. Buat tengah-tengah macam tu. Itu garisan yang kedua. Okey. Garisan yang ketiga ialah daripada sini sampai sini, dia lalu titik fokus. Sampai sini agak-agak macam mana? Sampai kanta mata, dia akan selari dengan paksi utama. So, dia akan pergi kat sini. Okey. Jadi, okey. I1. I1 tu apa? Image yang pertama terbentuk di sini. Jadi, ini adalah image pertama. So, ini adalah image pertama. Image pertama. Jadi, mata awak kat sini. Jadi, buat lagi satu garisan. Katalah kita buat warna hijau. Garisan ini masuk kepada mata. Okay, nombor 1 sini. Kemudian, masuk ke mata. Masuk ke mata. Lalu FE kat sini. Agak-agak awak, adakah dia bersilang? Tak. Dia akan bersilang di mana agak-agak? Anas. Kalau awak buat balik kat sini, agak-agak awak dia bersilang kat mana? Garisan yang warna coklat ni agak bersilang kat mana? Dia bersilang di infinity. Apa maksud infinity? Tak tahu di mana. Jarak yang sangat jauh. Seolah-olah bersilang. Jadi kat sini, sebab itulah image terbentuk pada infinity. Okey. Okey. Ini adalah untuk buat teleskop. Berbeza dengan mikroskop. Jadi apa ciri-cirinya? Yang pertama ialah untuk buat teleskop. Menteri? Yang ni. Kanta mata kena pakai kuasa yang tinggi. Kanta objek kena pakai kuasa yang rendah. Kalau kuasa tinggi, dia punya panjang fokus pendek ke besar? Kecil ke rendah? Rendah. Dekat sini panjang fokusnya adalah tinggi. Okey, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah panjang fokus kanta objektif mesti lebih besar daripada kanta mata. Betul tak? Betul? Mana tadi? Nampak kat sini. FO mesti lebih besar daripada FE. Itu ciri yang kedua. Okey. Ciri yang ketiga. Nyata songsang dikecilkan. Ini apa ni? Ini adalah image yang pertama. Jadi image yang pertama yang mana? Ni, nampak kat sini. Ni. Jadi kat sini apa ciri-cirinya? Nyata songsang dikecilkan. Kat sini. Kat sini. Itu image yang pertama. Okey, boleh faham? Okey, lagi? Lagi apa ciri-ciri dia? Jarak di antara ni mesti titik fokus ke kedua kanta. Jadi di sini dia terbentuk di mana? Kat sini kalau awak perhatikan, dia terbentuk pada jadi kat sini adalah titik fokus FO dan FE. Dia berada di titik fokus tu lah. Ini. Cikgu lukis ni, nampak ni. Dia FO dan FE ni dia memangkah dia bertindih. 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 Boleh nampak? Okey, jadi image pertama adalah titik pertindihan FO dan FE. Okey, lagi?
Jadi image kat mana? Image terbentuk pada infinity. Okey, D ni apa? Macam mana dapat FO tambah dengan FE? Mana D? Ni. Antara ini ke sini dipanggil sebagai D. Jadi D adalah FO tambah dengan FE. Okey, untuk pembesaran macam mana dapat? Pembesaran adalah FO tambah dengan FE. Jadi ini adalah untuk teleskop. Okey? Boleh? Okey, kita tengok yang last sekali adalah okey, ini untuk apa ni? Okey, Anas baca Anas. Aplikasi kanta besar kecil dalam peralatan optik. Pertama, kanta kecil digunakan dalam kamera dan komputer dalam TV menggunakan kanta sombong. Okey, Nas. Pertama ialah dalam telefon bimbit awak, handphone itu ataupun CCTV, kita menggunakan kanta kecil. Cembung ke cekung? Kita menggunakan kanta cembung. Yang saiznya kecil. Kemudian kita gunakan kanta cembung. Kemudian kalau awak tengok, dia akan menghasilkan image yang nyata, songsang, dikecilkan pada sensor. Mana sensor? Ini adalah sensor. Okey, ini adalah sensor. Okey, kalau awak tengok jadi kalau macam mana dia dapat songsang? Nyata, songsang, dikecilkan. Okey, awak tengok katakan ini pokok. Okey, kita gambarkan. Okey, ini pokok. Minat tu je kepada pokok. Ini pokok. Okey. Pokok ni, cahaya daripada tinggi maksimum pokok ni, dia akan lalu pusat optik. Dia pergi lurus tak? Dia pergi lurus kat sini. Okey, itu satu. Okey. Yang kedua, daripada akar pokok tu, dia akan pergi lalu pusat optik, dia akan pergi lurus kan? Nampak kat sini? Jadi pokok kat mana? Image pokok tu berada di mana? Pada sensor itu. Jadi awak akan dapat pokok tu terbalik jadi macam ni. Sebab itulah ciri-cirinya kat sini dia akan dapat nyata, songsang, dikecilkan. Oh, tak nampak belakang cikgu dikecilkan. Okey. Okey. Kemudian untuk menghasilkan image-image nyata, songsang dan dikecilkan, jarak antara sensor dan pusat kanta sekurangnya sama dengan pusat kanta. Ni awak faham tak apa maksudnya? Tak faham. Maksud di sini ialah sensor kat mana sensor? Mana sensor? Ini sensor kan? Ini sensor. Sensor ni dia kena letak pada titik fokus kanta mata. Kanta objek lah. Kat sini. Jadi kat sini ini adalah titik fokus dia. Ini adalah F. Ini kanta objek O. Jadi kat sini adalah FO. Jadi kat sini dia kena letak pada titik fokus FO. Barulah image tu boleh dapat nyata, songsang, dikecilkan. Dia tak boleh letak kat sini. Kalau sensor tu letak kat sini, jadi kat sini jarak kat sini berapa? Katakan D. Jadi kat sini D lebih besar daripada tak nampak belakang cikgu jadi kat sini dia akan D lebih besar daripada FO. Tak boleh. Dia mesti D kena sama dengan FO. Boleh nampak? Sensor tu kena letak pada FO, titik fokus dia. Barulah awak akan dapat ciri-ciri image-nya adalah nyata, songsang, dikecilkan.